Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kita menunggu azan Isya ni, kita sambung semula pembacaan kitab Fadilah Ramadan. Kita dalam bab Lailatul Qadar. Kita masih dalam bab Lailatul Qadar. Hadis yang kedua. An Anas ibn Malik radhiyallahu an qala dakhala Ramadhan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadha ash-shahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi shahrin man hurimaha faqad hurimal khaira kulluhu wa la yuhramu khairaha illa mahrum. Rawahul Ibnu Majah wa isnad hasan insyaallah taala kadza fi targhib wa fil mishqatil. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, telah masuk Ramadan, telah masuk bulan Ramadan. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bulan ini, yakni bulan Ramadan ini telah datang kepada kamu. Dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sesiapa yang terlepas daripadanya, maka dia telah terlepas daripada segala kebaikan, dan tidaklah terlepas daripada kebaikannya kecuali dia yang benar-benar rugi. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala dakhala Ramadan, telah masuk bulan Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bulan ini telah datang kepada kamu. Dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sesiapa yang terlepas daripadanya, maka dia telah terlepas daripada segala kebaikan, dan tidaklah terlepas daripada kebaikannya kecuali dia yang benar-benar rugi. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Keterangan hadis, sebenarnya tidak syak lagi terhadap kerugian seseorang yang memusnahkan nikmat yang sedemikian besar dengan tangannya sendiri. Pekerja-pekerja kereta api pun sanggup berjaga malam hanya untuk mendapatkan upah beberapa sen. Apa susahnya untuk berjaga malam selama sebulan demi untuk mendapatkan ganjaran ibadat selama 80 tahun. Sebenarnya semangat kesungguhanlah yang sudah tidak ada lagi di dalam hati. Seandainya sudah dirasai sedikit daripada kelazatannya, bukan lagi semalaman, malahan beratus-ratus malam pun seseorang itu sanggup berjaga. Seorang penyair Farsi bermadah, dalam bercinta, kesetiaan dan kekasaran adalah sama. Semua perkara akan terasa lazat jika hati sudah cinta. Walaupun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberi begitu banyak berita gembira dan janji-janji oleh Allah Subhanahu wa taala yang baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri meyakininya, pasti ada sesuatu yang begitu istimewa yang menyebabkan baginda sallallahu alaihi wasallam tetap bersolat begitu panjang sehingga kaki baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi bengkak. Kita pun turut berbangga dengan nama baginda sallallahu alaihi wasallam dan mengaku sebagai umatnya. Sememangnya mereka yang menghargai perkara-perkara ini telah pun melakukan segala-galanya dan telah pun menunjukkan kepada umat sebagai contoh, sehingga tiada lagi peluang untuk orang lain berkata, siapakah yang dapat meniru kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan siapakah yang mampu melakukannya? Sebenarnya hatilah yang perlu dipupuk. Bagi orang yang ada kesungguhan untuk mengalirkan sungai susu dari sebuah bukit pun adalah mudah. Kesungguhan beribadat seumpama itu adalah sukar untuk dihasilkan tanpa berkhidmat kepada para ahlullah untuk mendapatkan tarbiyah. Seorang punjangga Farsi bermadah, kamu bercita-cita untuk membersihkan hati, maka khidmatilah para ahlullah. Permata ini, yakni hati yang suci bersih itu, tidak akan didapati di dalam khazanah raja-raja. Kamu bercinta untuk membersihkan hati, kamu bercita-cita untuk membersihkan hati, maka khidmatilah para ahlullah. Permata ini, yakni hati yang suci bersih, tidak akan didapati di dalam khazanah raja-raja. Apakah yang telah menyebabkan sebaik saja Sayyidina Umar radhiyallahu an pulang ke rumahnya, beliau terus bersolat sunat hingga ke subuh? Sayyidina Umar, apakah yang menyebabkan sebaik saja Umar radhiyallahu an pulang ke rumahnya, beliau terus bersolat hingga ke subuh? Sayyidina Uthman ibni Affan radhiyallahu an pula setelah berpuasa sepanjang hari akan menghabiskan seluruh malamnya dengan bersolat. Sayyidina Uthman radhiyallahu an, dia semayang seluruh malam. Uthman radhiyallahu an mengkhatamkan seluruh Quran. Dia khatamkan 30 juzuk Quran daripada malam sampai dekat subuh dalam satu rakaat witir saja. Kita semayang belakang Imam Basir 10 rakaat pun kita dah lari dah, kan? Imam Basir, imam kita baca tiap-tiap malam 1/4 juz Quran saja. 1/4 pun kadang-kadang kita tak mampulah. Saya lemah lah, kan? Tuan-tuan mungkin baguslah, kan? Saya lemah. Dia baca 1/4 juz Quran dalam 20 rakaat. 30 hari, 27 hari baru khatam sekali. Uthman radhiyallahu an selesaikan 27 hari itu dalam satu malam, kan? Abang Sulaiman, dia semayang witir 1 rakaat saja. Dia ambil ya takbir Allahu Akbar, dia telah baca seluruh Quran. Allahu Akbar. Sayyidina Uthman. Jadi Sayyidina Uthman ibni Affan radhiyallahu pula setelah berpuasa sepanjang hari akan menghabiskan malamnya dengan bersolat. Beliau hanya tidur sekejap pada bahagian permulaan malam. Beliau akan mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat solat witirnya. Nampak? Saya bawa jaga ni. 1 solat witir. Uthman khatam seluruh Quran dalam 1 rakaat solat witir. Jadi kata para ulama, sepanjang bulan Ramadan ni sebenarnya bukan bilangan rakaat yang banyak, kan? Kita semayang sunat, lama semayang tu, lama berdiri, rukuk pun lama sikit, sujud kita pun lama. Nabi SAW dalam Ramadan, Nabi lebih dalam ibadat Nabi SAW ni, Nabi lama dalam solat tu, setiap pergerakan solat tu lama. Rukuk lama, sujud pun lama. Jadi dinukilkan daripada Hadrat Abu Talib Makki rahmatullah alaih dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin bahawa telah sah secara mutawatir tentang 40 orang tabi'in yang telah bersolat subuh dengan menggunakan wudu isyak. Telah sampai riwayat ini mutawatir, tawatur, secara mutawatir. Maka apa maksud mutawatir ni? Riwayat tawatur mutawatir ni maksudnya berita yang diriwayatkan oleh sekumpulan periwayat yang begitu ramai di setiap peringkat sanadnya
sehingga mustahil mereka itu berpakat untuk bercakap bohong. Maknanya orang yang cerita kisah tu terlalu ramai. Kisah yang sama, riwayat dia ramai. Maknanya kisah tu betul. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin dinukilkan daripada Hadrat Abu Talib Makki rahmatullah alaih di dalam kitab Syarah Ihya bahawa telah sah secara tawatur, secara riwayat mutawatir, tentang 40 orang tabi'in yang telah bersolat fardu subuh dengan menggunakan wudu isyak. Maknanya apa? Dia ambil wudu, dia semayang isyak, dia tak kentut. Dia tak ada kentut. Dia tidur pun tak. Dia tidur pun tak, dia kentut pun tak. Kan? Lepas semayang isyak, dia semayang. Dia solat sampai fajar. Jadi terdapat 40 orang tabi'in yang telah bersolat subuh dengan wudu isyak, dan ada di antara mereka yang berterusan beramal dengan cara itu selama 40 tahun lama dia. Allahu Akbar. 40 tahun lama dia. Dia semayang macam tu, hari-hari dia semayang. Lepas isyak dia balik, dia solat sampai subuh. Bukan satu hari, bukan 2 minggu, bukan sebulan, bukan setahun. 40 tahun. Kemudian apabila Hadrat Syaddad rahmatullah alaih berbaring pada waktu malam, beliau akan mengalihkan badannya ke kiri dan ke kanan sepanjang malam sehingga ke subuh. Beliau akan berkata, "Ya Allah, ketakutan kepada api neraka telah menghilangkan rasa mengantukku." Hadrat Aswad bin Yazid rahmatullah alaih pula tidak tidur langsung sepanjang Ramadan kecuali sekejap sahaja antara maghrib dan isyak. Dinukilkan tentang Hadrat Said bin Musayyab rahmatullah alaih bahawa beliau bersolat subuh dengan menggunakan wudu isyak selama 50 tahun. 50 tahun. Hadrat Silah bin Asyam rahmatullah alaih bersolat sepanjang malam, dan apabila menjelang waktu fajar beliau akan berdoa, "Tidaklah layak untuk aku berdoa meminta syurga, hanya sekadar inilah permintaanku, supaya engkau ya Rabb menyelamatkan daku daripada neraka." Dia solat sepanjang malam, dia bagi tahu dengan Allah, "Ya Allah, aku tak layak masuk syurga ni." Tapi dia semayang sepanjang malam. Dia ibadat sepanjang malam. Dia kata, "Ya Allah, aku tak layak masuk syurga ni. Tetapi hanya sekadar inilah permintaanku, supaya engkau menyelamatkan daku daripada neraka." Hadrat Qatadah rahmatullah alaih pula mengkhatamkan seluruh Al-Quran pada setiap 3 malam Ramadan. Sementara pada 10 malam terakhir beliau akan mengkhatamkan Al-Quran setiap malam. Berita tentang Hadrat Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Berita tentang Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih bersolat subuh dengan menggunakan wudu isyak selama 40 tahun berturut-turut adalah begitu masyhur, kata dia. Imam Abu Hanifah pun dia semayang subuh, dia pakai wudu isyak. Berapa lama? 40 tahun. Berita tentang Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih bersolat subuh dengan wudu isyak selama 40 tahun berturut-turut adalah begitu masyhur, sehingga penolakan kisah Imam Abu Hanifah ini merupakan ketidakpercayaan terhadap sejarah. Siapa yang tak percaya, tertolak dia. Kisah itu mutawatir, kisah itu benar, ia saja. Ini bukan cerita-cerita yang dibuat untuk menaikkan Imam Abu Hanifah, tak. Dia riwayat mutawatir, orang yang hidup di zaman dia. Maka dia kata penolakan kisah ini merupakan ketidakpercayaan terhadap sejarah. Apabila ditanya kepada Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, satu orang tanya Imam Abu Hanifah, dia tengok Imam Abu Hanifah 40 tahun semayang macam tu kan, dia perhatikan Imam Abu Hanifah ni, dia tak tidur, datang tengok Imam Abu Hanifah kan.
Jadi Imam Abu Hanifah ni dia masyhur zaman dia, kan? Dia dihormati, dia Imamul Azam. Dia imam bagi seluruh imam fuqaha mazhab ni, kan? Imamul Azam. Kan? Qadi Quda'at. Jadi satu orang telah tanya kepada Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Dia kata, hadrat, dia kata, Imam Sahab, bagaimanakah tuan mendapat kekuatan itu? Macam mana tuan boleh semayang macam ni? Orang biasa tak boleh buat. Tuan boleh semayang daripada isyak sampai, tuan boleh ambil wudu, lepas semayang isyak tuan boleh semayang sampai subuh. Hari-hari tuan buat. Macam mana tuan boleh buat macam ni? Bagaimana tuan mendapat kekuatan itu? Maka Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih berkata, saya telah berdoa. Saya, kata Imam Abu Hanifah, saya telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu cara yang khususiat, satu cara yang khusus, melalui nama-nama Allah, melalui nama-nama Asmaul Husna. Dia satu tu Asmaul Husna, lagi satu dia ada Ismul A'zam. Ismul A'zam, nama-nama Allah yang agung. Satu tu Asmaul Husna 99 tu. Dia ada lagi satu tu dia panggil Ismul A'zam. Ismul A'zam ni dia nama-nama yang agung tapi ada simpan rahsia lah. Dia panggil macam button. Ada satu macam itu nama, kita tekan itu nama, betul kita tekan, apa kita minta memang dapat lah. Jadi kata Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, saya telah berdoa dengan satu cara yang khusus, melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat cara tu sebab saya doa dengan Allah. Saya minta dengan Allah apa dia? Supaya Allah keluarkan kerehatan melalui tidur. Tuan-tuan, Imam Abu Hanifah ni dia tidur. Bukan dia tak tidur, tetapi Allah Ta'ala tarik nikmat tidur melalui, nikmat rehat melalui tidur. Kan? Kita tidur malam, kita kena tidur untuk dapat kerehatan. Jadi Imam Abu Hanifah dulu dia tidur untuk dapat kerehatan. Tetapi bila dia berdoa dengan Allah dengan menggunakan Ismul A'zam, dia dapat kerehatan, tetapi dia dapat kerehatan bukan melalui tidur. Dia dapat kerehatan ketika dia dalam salat. Dalam kitab yang lain Imam Abu Hanifah jawab macam tu. Dia dapat, dia rehat, tapi dia punya rehat dalam namaz. Dia semayang, dia dapat rehat macam orang tidur tu. Yang kita tidur malam tu, Allah tukarkan untuk dia. Dia dapat kerehatan tidur dalam solat. Masa dia solat tu macam kita tidur. Jadi dia habis solat waktu subuh tu, dia dah dapat charge macam orang tidur malam. Kan? Itu pasal siang hari dia tak tidur. Kalau orang normal tak tidur malam, pagi apa jadi? Bawa lori malam, tak tidur. Lepas subuh dah balik, mesti tidur. Kalau tak tidur, kita dengan lori akan ditidurkan. Kan? Kita bawa lori, kan? Bada-bada lori kan? 10 tan, kan? Lebih 10 tan, XL macam berbelah puluh tayar, kan? Besar-besar, panjang-panjang, tak cukup, sambung lagi tayar, kan? Belakang lagi tulis danger, flammable, keep your distance. Danger, flammable, keep your distance. Jauhkan jarak anda, mudah meletup, mudah terbakar. Bawa jalan mana bang? Ini saya nak pergi Sungai Petani. Lepas Sungai Petani, Imam, saya tak boleh, saya kena tekan minyak terus pergi Singapura. Abang naik berapa orang? Saya seorang, Mam. Sebab kalau 2 orang dah 2 gaji. Saya tak nak, saya nak ambil dia punya laun pun saya nak ambil. Tak payah Kelindan. Saya boleh bawa Seremban, Sungai Petani, ambil barang terus Singapura. Bayang tuan, dia jalan malam. Kalau dia tak tidur, kalau dia tak ada Kelindan, apa jadi dekat dia? Berapa lama dia boleh tahan? Sampai kalau dia tak dapat kerehatan yang betul, dia akan ditidurkan bersama lori dia. Kan?
Tu yang nampak kita tengok bawah-bawah ni, lori masuk dalam 60 kaki punya gaung, terbakar, hangus driver tu. Tak tahu Melayu ke, Cina ke, India. Allahu Akbar, sian dia. Kan? Dia cari rezeki buat lori. Kan? Saya lori driver ni, saya memang betul kesian lah. Takut. Kan? Orang ada isteri, suami bawa lori ni. Isteri ada suami bawa lori ni, nyawa lelaki dia belum tentu selamat lagi hari-hari. Tahu? Kita ada isteri kita ada suami bawa lori ni, yang main lori besar-besar ni. Sekali laki dia keluar rumah, belum tentu hari tu dia balik tau. Belum tentu balik dengan, pasal hari-hari nyawa dia atas jalan. Macam-macam boleh jadi dekat dia. Yang baru ni kita tengok kan, bawa lori pasal apa? Mengantuk. Saya tengok ada satu kali lori tu datang daripada highway tu, tiba-tiba dia masuk jalan apa, agak itu tidur lah kan. Dia kena apa dia panggil, micro sleep. Dia dah tak boleh tahan kan. Dia nak berhenti, mungkin dia nak berhenti R&R, tapi R&R tu lagi 5-6 km agak. Anggap dia dah berjuang tak tahan, dia pun dah apa, dia masuk jalan. Ada yang terbakar, hidup-hidup terbakar. Ada yang masuk dalam gaung yang baru ni 60 meter. Bomba datang, rentung dah. Bomba bawa keluar tu, Allah, dah jadi apa dah kan? Dah rentung dah. Jadi Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, dia mengambil kerehatan. Allah bagi dia kerehatan ketika dia solat di waktu malam. Jadi apabila ditanya bagaimanakah tuan mendapat kekuatan itu, Imam Abu Hanifah rahmatullah menjawab, saya telah berdoa dengan satu cara yang khusus melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih hanya tidur sekejap pada waktu tengah hari. Imam Abu Hanifah dia tidur sekejap pada waktu tengah hari sebelum zuhur. Sebelum zuhur dia tidur. Dan Imam Abu Hanifah berkata, terdapat kenyataan di dalam hadis tentang tidur pada waktu tengah hari. Jadi tidur tengah hari sikit kan, sebelum zuhur tu. Kalau zuhur pukul 1, kurang-kurang 1 jam sebelum zuhur tu, tidurlah sekejap. Abang Sulaiman, tidur sekejap. Bila umur-umur dah lebih 60 ni, jaga tidur tengah hari mesti ambil sikit. Sebab apa? Nak bagi kerehatan kepada badan. Kalau kita tak tidur tengah hari, jantung kita penat kan. Kalau kita bangun malam, nak bangun semayang malam, mesti tidur tengah hari sikit. Kalau kita tak tidur, kita tidur pun ambil niat sunnah. Niat apa? Kita tidur tu pasang niat, kita tidur tengah hari ni untuk amal sunnah. Dia panggil kailullah kan, kailullah ni. Jadi Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih semayang macam tu, tapi dia tidur tengah hari. Dan Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih beritahu, tidur seketika, dia kata terdapat kenyataan di dalam hadis tentang tidur pada waktu tengah hari. Yang ini beliau tidur pada waktu tengah hari pun kerana ingin mengikuti sunnah. Semasa membaca Al-Quran, Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih akan menangis begitu kuat sekali. Tangisan dia kuat, sehingga jiran-jirannya di Kufah merasa kasihan terhadap dia. Dia semayang, jiran pun kesian tengok dia. Dia semayang menangis-nangis, sehingga jiran-jirannya merasa kasihan terhadapnya. Maka pernah satu ketika Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih telah menghabiskan sepanjang malamnya dengan menangis sambil membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amarru. Bukanlah kekalahan itu sahaja, bahkan hari kiamatlah hari yang dijanjikan kepada mereka untuk menerima balasan yang sepenuh-penuhnya. Dan azab siksa hari kiamat itu amatlah dahsyat dan amatlah pahit. Surah Al-Qamar ayat 46. Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih hanya baca ayat ni je. Dia baca ayat tu berulang kali kan? Berulang-ulang dia baca. Dan di dalam sepanjang malam tu dia baca ayat ni je sepanjang malam, dan dia menangisi tentang ayat ni sepanjang malam ni. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan, jadi apa yang kita dengar ni, kita ambil iktibar kan. Kita nak amal ni, kita tak ada kekuatan ni, melainkan kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita ambil iktibar dan kita sampaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallima taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidain wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.